Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu akan masuk kepada tajuk yang pertama dalam silibus matematik tingkatan 5 iaitu ubahan langsung. Okay, kita akan tengok pada slide yang kedua. Okay, apakah itu ubahan langsung? Okay, seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ini dalam Meet, okay, pengenalan kepada tajuk ini, ubahan langsung merupakan perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila suatu pemboleh ubah Y okay, bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama. Okay, cikgu highlightkan perkataan kadar yang sama kat sini. Okay, pada kadar yang sama dan sebaliknya. Okay, sebaliknya bermaksud kalau dia Y berkurang, maka X juga berkurang pada kadar yang sama. Okay, hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Dan cara penulisan kita kalau Y, okay, hubungannya dalam bentuk hubungan, Y berubah secara langsung digunakan simbol alfa ini menunjukkan perubahan Y secara langsung dengan X. Ini adalah simbol hubungan langsung, berubah secara langsung. Okay, dan simbol ini adalah simbol hubungan lah. Okay. Okay, kita terus kepada objektif yang pertama iaitu menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung terhadap kuantiti yang satu lagi, okey. Jika suatu kuantiti Y berubah secara langsung dengan suatu kuantiti X, okey. Y bertambah apabila X bertambah. Okey, kat sinilah yang menunjukkan dia berubah secara langsung. Okey, secara langsung ni bermaksud bila Y bertambah, X juga adalah bertambah. Apabila Y berkurang, maka X juga akan berkurang. So, itu adalah perubahan secara langsung. Suatu kuantiti yang berubah secara langsung dengan suatu kuantiti X, jika dan hanya jika, jika kita cari nilai Y bahagikan dengan nilai X, kita akan dapat suatu nilai yang kita panggil sebagai pemala, iaitu kita simbolkan di sini sebagai huruf K. Okey, so K itu adalah suatu pemala. Okey, di mana kita nak dapat nilai pemala itu? Iaitu bila kita bahagikan nilai Y kepada X. Okey, mesti Y kepada X. Okey, nombor 3, Y berubah secara langsung dengan X ditulis sebagai, okey, ini yang cikgu bagi tahu tadi, iaitu simbol yang kita gunakan. Okey, tengok ayat dia, Y berubah secara langsung, okey, dengan X. So, Y alpha X. Okey, apabila Y berubah secara langsung dengan X, maka graf Y melawan X adalah suatu garis lurus yang melalui asalan. Okey, ini yang penting adalah asalan. Kat sini kamu perlu highlightkan. Okey, apa maksud asalan? Okey, asalan itu maksudnya bila kita lakarkan graf kita, mestilah garis lurus yang kita lakarkan itu, okey, ataupun kita lukis itu mesti melalui kosong-kosong, iaitu asalan lah kat sini. Okey, kosong-kosong. Boleh? Kalaulah garis lurus kita lukis itu tidak melalui asalan, contohnya dia di bahagian itu, okey, ataupun kat sini, maka graf Y melawan X bukan graf ataupun bukan secara langsung lah, tidak berubah secara langsung. Okey, jadi secara kesimpulannya yang kita boleh nampak kat sini adalah, okey, bagi suatu nilai, satu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan Xn boleh ditulis sebagai, okey, X kuasa N. Okey, X kuasa N kat sini.
boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Okey. Maksudnya X ni bila ada kuasa, apa-apa saja kuasa, kalau dia berubah secara langsung, maksudnya kita akan dapat suatu nilai yang dinamakan nilai K tu, iaitu pemala. Okey? Jadi yang sebelum ini cikgu tunjukkan Y berubah secara langsung dengan X, ini X di sini adalah X kuasa 1. Kalau dia kata okey Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 pun, maksudnya adalah pemala iaitu kita boleh cari iaitu Y per X kuasa 2 sama dengan K. So masih lagi boleh dicari nilai K itu daripada hubungan yang dinyatakan. Maksudnya tak kisahlah N itu adalah N kuasa 1, N kuasa 2, N kuasa 3 ataupun Y berubah secara langsung dengan X. N tu adalah 1/2. Okey, 1/2 ni kalau X kuasa 1/2 bermaksud Y berubah secara langsung dengan X punca kuasa X. Okey, seterusnya, okey, daripada hubungan ubahan tadi, okey, ini kita panggil persamaan ni, persamaan Y berubah secara langsung dengan X kuasa N ini terpanggil hubungan ubahan. Okey. Kita tukar kepada bentuk persamaan. Okey, cara nak tukar kepada bentuk persamaan adalah tanda alfa ni kita tukar kepada tanda sama dengan. Okey, bila kamu tukar tanda sama dengan, letakkan K di hadapan X kuasa N itu. Okey, so bentuk persamaan ini penting kamu tukar. Kenapa? Sebab lepas ini ada soalan dia akan suruh kamu ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi kamu perlu cari nilai K itu dahulu. Okey, jadi kita boleh cari daripada Y sama dengan KX tadi. Kita boleh dapatkan nilai K apabila kita gantikan nilai X dan nilai Y. Okey. Dan satu lagi kesimpulan yang kita boleh buat adalah graf Y melawan X kuasa N ialah satu garis lurus. Okey, satu garis lurus yang melalui asalan. Tak kisahlah kalau dia bagi Y melawan X kuasa N, Y melawan X kuasa 3. Okey. Maksudnya kat sini adalah pada paksi X itu kita ada X kuasa 3. Contoh. Jadi ini masih lagi mendapat satu garis lurus yang melalui asalan, maka Y melawan X kuasa N adalah garis lurus yang berubah secara langsung. Okey, persamaan itu berubah secara langsung. Okey, kita lihat pada contoh yang diberikan dalam buku teks. Ini adalah contoh daripada buku teks kamu. Kamu boleh rujuk. Okey, dan contoh ini cikgu dah terangkan sedikit dalam Google Meet baru ini. Okey, contoh yang kedua ni. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu Y berubah dengan masa T seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Okey, kat sini soalan dia tak nyatakan itu berubah secara langsung atau tidak. Nampak tak soalan dia? Okey, soalan ini tidak dinyatakan dia berubah secara langsung atau tidak. Jadi, kita tidak boleh andaikan dia berubah secara langsung selagi dia tak nyatakan. Okey? Jadi, diberi jadual ini, maksudnya kamu kena analisis daripada jadual itu. Adakah dia berubah secara langsung? Okey, macam mana kita nak analisis daripada jadual yang diberi? Okey, sekarang soalan dia tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Okey, maksudnya dia nak cari adakah berubah secara langsung dengan T ataupun Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Seterusnya tulis hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey, jadi penyelesaiannya, okey, kita boleh tengok kat sini cara macam mana dia buat penyelesaian. Okey, ini diletakkan T, salin saja. Ini salin saja daripada jadual di atas. Okey, tengok. Sebab kita nak tengok adakah kita dapat satu pemala yang sama. Setiap kali kalau kita cari nilai Y per T. Okey, ingat tak formula tadi? Y per X sama dengan K. Kalau kita dapat satu nilai yang selalunya pemala, nilai K ni pemala maksudnya tidak berubah,
maka y per x ini adalah berubah secara langsung. Okay, jadi kita uji dia. Kita uji, kita masukkan nilai y dengan t dalam persamaan ini. Dapat tak satu nilai? Okey, dapat. Okey, tengok. Y, jangan tertukar. Jangan ambil t ke atas letak 2 per 14. Salah. Kena ikut dia punya label dia. Sebab kat sini kata, nyata tentukan sama ada y berubah secara langsung dengan t. So, y patut di atas. So, y 14 bagi 2 sama dengan 7. Seterusnya, so kamu boleh dapat kat sini. Nilainya adalah sama. Nilainya adalah sama iaitu 777. Maksudnya kita ada satu pemalar iaitu K sama dengan 7 kat sini. Inilah pemalar kita. Okay, kita akan dapat satu nilai yang sama sentiasa. Itu adalah pemalar. Okay, untuk yang kedua dia uji pula untuk y per t kuasa 2. Okay, sama saja. T kuasa 2 maksudnya t ni 2 dikuasa 2 kan. 4 dikuasa 2 kan. 6 kuasa 2 dan seterusnya. Masuk kalkulator dan tengok adakah kita dapat suatu nilai yang sama. Iaitu pemalar tak dapat. Maksudnya kat sini. Okay, y berubah secara langsung dengan t kerana y per t adalah pemalar. Maksudnya, dia kata tulis dalam bentuk hubungan ubahan. So, inilah jawapan kita. Okay, boleh? Dan y tidak berubah secara langsung dengan t kuasa 2 sebab y per t kuasa 2 bukan pemalar. Boleh faham? Okay? Okay, seterusnya kalau tak faham, kamu boleh undurkan balik video ini dan tengok berulang kali. Okay. Okay, yang seterusnya untuk B ini adalah untuk B, cikgu akan masuk dalam video yang seterusnya. Okay. Dan kita akan tengok pada bahagian yang kedua nanti video untuk ubahan langsung bahagian 1. Cikgu akan buat dalam bentuk 2 video yang berasingan supaya masa kita tak terlalu panjang lah. Okey, kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya.